إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allahumma faqihna fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah berikan dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, pagi ini insyaallah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Ahad yang kedua, anjuran surau Al-Furqan Riskin 11 Putrajaya, menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Muhathir bin Haji Jud hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 61 ya. 61 iaitu cetakan baru. Sebab saya ingat masa kita mula-mula baca kitab di sini, penerbit iaitu Syarikat Galeri Ilmu habis stok kitab ini. Asalnya yang ini ya, warna oranye, sudah tukar jadi warna hijau. Jadi saya fikir masa itu mungkin tidak ada antara tuan-puan yang ada kitab sebab tak ada stok. Jadi kalau ada antara tuan-puan membeli sekarang, tentulah yang cetakan baru. Jadi saya sendiri gunakan yang cetakan baru ya, moving forward. Tuan-puan boleh order di Shopee je, saya tengok. Kat Shopee ada, atau pergi ke website Galeri Ilmu pun dia ada, boleh order dekat website dia. Dia ada, dia panggil apa tu, kad dia, boleh add saja buku-buku di situ. Ataupun pergi ke Shopee, type Kekeliruan Umat, inilah jawapannya. Saya lihat ada beberapa sellers yang boleh membekalkan kitab ini kerana lebih baik. Kedua-dua ada kitab, mana saya yang menyampaikan merujuk kepada kitab, tuan-tuan, puan-puan yang mendengar apa yang disampaikan juga ada rujukan pada kitab. Baik, kita akan masuk ke bab yang baru, iaitu bab yang ketiga. Tajuknya bentuk ibadah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita telah masuk ke bab yang ketiga, sebenarnya sebagaimana bab yang kedua masih ada kaitan yang rapat dengan bab yang pertama, iaitu tentang tajuk bid'ah.
Jadi bila masuk ke bab yang kedua, Ustaz Mahdi contoh tentang at-tarku, iaitu apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disangkakan oleh sebahagian umat Islam, oh kalau Nabi tak buat berarti haram kita buat. Kan ada orang macam tu. Dia komplain ni jangan buat, ni jangan buat. Kita tanya, kenapa tak dia buat? Nabi pun tak buat, kata dia. Jadi kita telah terangkan bahawa mengharamkan sesuatu perbuatan semata-mata alasannya Nabi SAW tak buat, bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah dengan hadis Nabi SAW sendiri, dan bercanggah dengan ilmu usul fiqh, bercanggah dengan ayat suci Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa kepada kamu oleh Rasul, fakhuzuh, hendaklah kamu ambil akan dia, terima apa yang Nabi bawa, jangan tolak. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang bagi dilarang kamu daripada melakukannya, hendaklah kamu berhenti. Jadi Al-Quran mengatakan wa ma nahakum, apa yang bagi dilarang. Jadi golongan ini memandai-mandai, kata dia bukannya Nabi larang saja, yang Nabi tak buat pun dah haram. Ini namanya bid'ah yang sayyi'ah. Ini satu rekaan dalam agama yang buruk, kerana Al-Quran mengharamkan apa yang Nabi larang. Dia tambah lagi, kata dia yang Nabi tak larang pun tapi Nabi tak buat sudah haram. Ini keliru. Dan bercanggah dengan hadis Nabi SAW, baginda bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuh, apa yang aku telah larang kalian daripada melakukannya, hendaklah kalian jauhi perkara tersebut. Jadi sama seperti Al-Quran, Nabi SAW tidak bersabda ma lam af'alhu, apa yang saya tak buat. Tidak. Nabi bersabda ma nahaitukum, apa yang saya larang. Jadi sama. Quran hadis berkisar mengharamkan apa yang Nabi larang, bukan apa yang Nabi tidak buat. Dan bercanggah dengan kaedah usul fiqh, kerana seolah-olah bila dia mengatakan bila Nabi tak buat menjadi haram, seolah-olah sumber hukum hanya perbuatan Nabi saja. Padahal perbuatan Nabi SAW salah satu sumber hukum, bukan satu-satunya sumber hukum. Kalau Quran ada dalil daripada Al-Quran, okey. Ada dalil daripada ijma' ulama, okey. Ulama telah sepakat. Ataupun didapati hukum dengan jalan qiyas, analogi pun diterima. Dan bila kita fokus kepada sunnah, sunnah itu lebih luas daripada perbuatan Nabi SAW semata-mata. Sunnah merangkumi pertuturan Nabi SAW, apa yang baginda cakap, dan juga merangkumi pengiktirafan daripada Nabi SAW. Baginda tak buat, tapi bila ada orang lain buat, baginda iktiraf. Itu juga adalah sunnah. Dan dalam ilmu usul fiqh, mengenal pasti bahawa sesuatu perkara itu haram, dilihat pertama ada uslub an-nahyu, melarang. Dalam bahasa Arab dia panggil la taf'al, jangan buat. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu menghampiri zina. Jadi itu difahami haram. Ataupun ada perkataan haram itu sendiri. Innama harrama alaikumul maitah, hanya saja Allah Ta'ala mengharamkan ke atas kamu bangkai. Maknanya haram makan bangkai. Macam mana tahu kata haram? Dia disebut di situ harrama. Harrama itu kalau diterjemah maknanya telah mengharamkan. Yang ketiga, zammul fi'li. Misalnya dalam hadis Nabi SAW bersabda, man ghasya falaysa minna, barang siapa yang menipu, dia bukan dari golongan kami. Nabi SAW tak kata jangan menipu. Nabi tak kata menipu itu haram, tapi bukan daripada golongan kami itu adalah satu bentuk kejian. Maka difahami bahawa menipu itu adalah haram. Tidak ada dalam kaedah istinbat hukum, iaitu kalau Nabi SAW tak buat maka haram. Tidak ada. Sebab itu kita kata orang yang bercakap, oh kita kena ikut sunnah fair, apa yang Nabi tak buat kita jangan buat, itu level sembang kedai kopi saja, bukan level ilmiah. Kerana ilmiahnya tidak ada kaedah begitu. Tidak ada ulama kata sunnah tarkiyah, kalau Nabi tinggal maka kena kita tinggalkan. Tidak. Memang banyak perkara yang Nabi SAW tak buat dan wajib kita tinggalkan, itu kerana dalil yang lain. Misalnya Nabi SAW tak minum arak, dan memang kita wajib tak minum arak. Minum arak itu haram. Tapi kalau kita lihat, ulama mengharamkan minum arak bukan kerana Nabi tak minum, tapi kerana ada dalil dari segi Al-Quran, ada dalil hadis Nabi yang jelas menunjukkan bahawa minum arak itu haram. Bahkan kaedah sebaliknya, at-tarku la yaqtadi at-tahrim.
semata-mata Nabi SAW meninggalkan satu perbuatan tidak memastikan keharaman. At-tarku la yantaju hukma, semata-mata Nabi SAW meninggalkan satu perbuatan belum menatijahkan hukum lagi. Jadi selesai bab yang kedua. Masih tak faham lagi. Dia tanya soalan yang berkategori BBAK. Ya, ingat lagi? Biar bodoh asal confident. Macam mana dia tanya soalan ini? Kejadian sebenar ya. Beberapa tahun yang lalu ketika saya live berkuliah di Kedah, tak silap saya, atau di Pulau Pinang, di utara. Jadi antara soalan yang ditanyakan oleh audiens yang mengikut melalui live dan dibaca oleh orang yang conduct live itu, dia kata, kalau asal baik boleh buat Ustaz, pasal apa tak sembahyang subuh 4 rakaat? Ustaz kata, dalam Islam tak mestinya Nabi buat baru kita boleh buat. Asalkan perbuatan terbaik, walaupun Nabi tak buat, kita boleh buat. Maka dia perli. Kalaulah asal baik boleh buat, kenapa Ustaz tak sembahyang subuh 4 rakaat? Ustaz kata asal baik boleh buat. Lepas tu kita kata biar bodoh asal confident. Dia confident tanya, dia tak faham, dia gagal memahami bahawa asal baik dalam kaedah itu baik dari segi syarak. Bukan baik ikut pada otak dia sendiri. Kalau otak dia fikir, kalau subuh 2 rakaat pada bagus, 4 lagi bagus. Bukan. Maka inilah datang bab ketiga ni. Bab ketiga ni nak meleraikan kekeliruan dalam fikiran orang-orang macam ini dengan memahami bahawa bentuk ibadah daripada Rasulullah SAW itu ada 2. Soalan. InsyaAllah bulan depan, kalau tak semua pun majoriti jemaah ada kitab. Kalau surau nak lebih memudahkan, ambil nama, tolong order, lagi senang ya. Baik. Ataupun ada orang yang nak buat pahala, dia kata tak apalah, saya nak wakaf kitab sekian banyak pun boleh juga. Baik, apakah bentuk ibadah yang datang daripada Rasulullah SAW? Jawapan, ada 2 bentuk ibadah yang datang daripada Nabi SAW, iaitu pertama, ibadah yang terikat dengan waktu ataupun dengan tempat ataupun bilangan ataupun cara ataupun keadaan tertentu. Itu jenis yang pertama, terikat. Disebut di sini ibadah mahdhah. Saya lebih suka guna istilah ibadah muqayyadah, ibadah yang diikat. Yang kedua adalah ibadah yang tidak terikat. Dia tidak semestinya pada waktu tertentu atau di tempat tertentu atau dengan bilangan tertentu atau dengan cara atau keadaan tertentu. Ibadah ghairu mahdhah. Saya lebih suka guna istilah ibadah ghairu muqayyadah, ibadah yang tidak terikat. Baik, ibadah yang terikat dengan waktu berarti kita kena buat hanya pada waktu tersebut. Haram, berdosa kalau kita buat pada waktu lain. Contoh mudahnya adalah solat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya ibadah solat itu merupakan satu kefarduan yang berwaktu ke atas orang-orang yang beriman. Tak boleh misalnya oleh kerana hari ini hari cuti, hari Ahad, dan kita fikir hari Ahad ni banyak kenduri kahwin. Kenduri kahwin pula kita nak pergi tengah hari, rasa macam cebok. Maka kita sembahyang zuhur siap-siap pukul 10 pagi. 10 pagi kita santai, tak ada kerja. Tidak sah sembahyang kita tu, haram. Kerana ibadah solat diikat dengan waktu. Demikian ibadah haji. Dulu pernah ada satu orang dah meninggal, apa orang tu. Bila berlaku rempuhan di terowong Mu'assib, ramai orang-orang yang buat haji meninggal dunia. Jadi orang ni bagi cadangan, kata dia, why not kita bagi orang buat haji sepanjang tahun. Ini masalah jadi sesak, jadi rempuhan ni sebab masing-masing nak pergi haji pada waktu yang sama. Bayangkan kalau kita buat haji tu sepanjang tahun ni, Rabiul Akhir boleh pergi ya, Jamadil Awal, Jamadil Akhir boleh pergi. Jadi maka itu adalah haram dan tidak sah. Kerana haji ada waktu dia. Puasa wajib bulan Ramadan. Bulan Ramadan biasanya jatuh pada musim panas. Kita tukar bulan lain lah. Musim sejuk tu senang sikit puasa. Tak boleh. Ada ibadah yang diikat dengan tempat. Kalau ibadah solat, bab tempat tu dia fleksibel.
Nak solat di Putrajaya boleh, nak solat di Shah Alam boleh, nak solat di New York, di London, di Bangkok, di mana pun boleh asalkan waktu sudah masuk. Tapi haji tak boleh. Susah nak dapat visa sekarang Ustaz. Apa kita Ustaz katakan pada yakin benar kalau orang buat haji di Putrajaya. Asalkan niat kita ikhlas. Nak tunggu giliran haji puluh tahun lagi. Apa kata? Benarkan sajalah orang buat haji itu di tempat kita sendiri. Tak boleh. Dulu ada satu ajaran sesat, bahkan bawa kepada kufur, namanya ajaran taslim. Ajaran taslim ni antara penyelewengan dia adalah ibadah solat ada satu jenis rukun saja, iaitu rukun qalbi, niat dia. Rukun qauli, bacaan tak ada, rukun fi'li, perbuatan tak ada. Dia tanya dia, hang dah solat ke? Ajaran taslim ni dipilih, hang dah solat ke? Dah. Tak nampak pun. Aku nampak hang dari tadi duduk situ lah. Aku solat dah pakai niat. Tu ajaran taslim. Tapi yang tak bagusnya mereka ni makan sungguh-sungguh, bukan pakai niat. Kalau kita jemput dia datang ke rumah, kalau kita boleh bagi dia pinggan kosong, ya, abang niatlah nak makan apa, suka hati abang lah, saya bagi pinggan, ya, tu tak mau dia, marah dia. Nak betul-betul nasi juga, nak betul-betul roti juga, tapi bab semayang pakai niat. Bab haji di Pulau Pinang, geng-geng taslim boleh haji di Pulau Pinang, nikah batin, tak perlu saksi wali apa semua, ya. Jadi haji di Pulau Pinang itu bid'ah sayyi'ah dalalah, hukumnya haram, tidak sah haji tersebut kerana ibadah haji diikat dengan tempat. Bahkan orang yang dah pergi haji pun dia mesti tawaf di Kaabah. Tapi Kaabah ramai sekarang ni, tak apalah saya tawaf dekat tepi tu pun tak apa, tak boleh. Ataupun sa'i mesti di Safa Marwah, wukuf mesti di Arafah. Jangan sokong berfikir di luar kotak. Kata dia yang penting kita ni ikhlas. Buat apa nak sesat-sesat, penuh orang di Arafah. Saya fikir saya wukuf di Mina pun tak boleh. Itu berfikir di luar kotak namanya. Dan wukuf di Mina tidak sah, dan ibadah-ibadah ini ada tempat dia. Ada juga yang diikat dengan bilangan. Itu kita tadi solat ada bilangan dia. Subuh diikat dengan bilangan 2 rakaat. Maka sengaja melakukan salat subuh 1 rakaat tidak baik. Itu bid'ah yang sayyi'ah. Subuh sengaja dilakukan 4 rakaat itu tidak baik. Itu bid'ah yang sayyi'ah, bukan bid'ah yang hasanah. Jadi mereka selalu pergi kita, ni geng-geng ahlul bid'ah, ni ustaz ahlul bid'ah. Istilah ahlul bid'ah digunakan oleh para ulama merujuk kepada bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang buruk, bid'ah yang dalalah, bid'ah yang sesat. Orang yang buat bid'ah hasanah tidak digelar ahlul bid'ah, kerana bid'ah hasanah itu termasuk sunnah. Berapa pula bid'ah hasanah termasuk sunnah? Pertama, sunnah kan termasuk apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi buat, dan apa yang Nabi iktiraf. Jadi kalau Nabi cakap, Nabi buat, jelaslah bukan bid'ah. Ya, benda itu Nabi sendiri buat, jangan jadi bid'ah pula. Tapi ada benda yang Nabi tak buat dan Nabi tak suruh, ada orang buat dan Nabi iktiraf. Berarti tidak semua benda yang Nabi tak buat, Nabi tak suruh, haram kita buat. Buktinya Nabi sendiri benarkan, Nabi puji. Kita dah cerita dalam contoh-contoh yang lalu. Maka sebab itu kita kata bid'ah hasanah adalah sunnah. Maka orang yang mengiktiraf bid'ah hasanah adalah ahli sunnah. Yang menolak bid'ah hasanah adalah ahli bid'ah. Yang buat bid'ah sayyi'ah juga adalah ahli bid'ah. Jadi kena beza. Jadi kalau seumpama sembahyang subuh dengan sengaja dia buat 4 rakaat, itu jelas ahli bid'ah. Maknanya dia buat bid'ah yang buruk. Ada yang diikat dengan cara, misalnya kita solat, caranya kita qiyam dahulu, baca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud. Dia nak tukar, qiyam terus sujud. Tak mau rukuk, nanti bangkit daripada sujud baru rukuk. Tak boleh. Atau keadaan, berarti solat, tawaf misalnya, kena dalam keadaan suci daripada hadas, kena dalam keadaan menutup aurat. Jadi kalau solat kena dalam keadaan menghadap kiblat. Jadi kalau kita buat tak ikut keadaan yang ditetapkan, kita solat dalam keadaan tak suci daripada hadas. Semangatlah solat ambil untuk solat je lah, tak sah. Walaupun bacaan elok, pergerakan bagus, tapi keadaan itu tak betul.
keadaannya mesti suci daripada hadas. Tapi ada juga ibadah yang tidak terikat dengan waktu. Contoh zikir. Yang masukkan zikir di sini adalah zikir yang umum. Kalau zikir yang telah disebut dalam hadis Nabi SAW dibaca pada waktu tertentu, maka kita raikanlah waktu dia. Misalnya zikir sebelum makan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ataupun lepas solat, Astaghfirullahalazim 3 kali. Kalau solat subuh dan solat maghrib, usahakan lepas disolat 3 kali itu habiskan dahulu La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kalau boleh lah. Tapi kalau dah sakit perut, dah tak tahan, terpaksa keluar, itu cerita lain. Dalam keadaan kita masih lagi duduk macam tay akhir tu, habiskan dahulu 10 kali. Lepas tu urgent, barulah bangun. Sebab dijanjikan 10 kebaikan, akan dihapuskan 10 kejahatan, akan dinaikkan 10 darajat, dan akan dijadikan perisai daripada syaitan dan segala macam benda-benda yang kita tidak suka. Inilah ilmu pendidik. Inilah amalan pendidik daripada Nabi SAW. Perisai daripada syaitan. Jadi usahakan lepas sembahyang subuh dan sembahyang maghrib. Sembahyang lain tak apa kalau tak nak baca yang tu. Kemudian sama juga, lepas sembahyang subuh dan sembahyang maghrib, usahakan Allahumma ajirni minan nar. Banyak mana? 7 kali. Ada bilangan dia. Kenapa? Dijanjikan bahawa sesiapa yang menyebutnya pada selepas solat subuh, takdirlah dia meninggal pada siang hari itu, tidak masuk neraka. Allahumma ajirni minan nar, ya Allah, jauhilah aku daripada api neraka. Kalau dia sebut Allahumma ajirni minan nar 7 kali selepas solat maghrib, ditakdirkan dia meninggal dunia malam tersebut pun tak masuk neraka. Tuan-puan, Datuk, Datin, Datuk Seri nak meninggal bila? 2 pilihan saja. Imam meninggal malam atau meninggal siang. Dari segi waktu 2 pilihan je. Ya? Pilihlah nak meninggal malam, sejuk sikit, nak meninggal siang, senang sikit orang nak uruskan. Ya. Dan kalau kita meninggal siang, tak masuk neraka. Meninggal malam pun tak masuk neraka. Asbab Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Takkan kita tak sebut. Tapi kalau sebut 3 boleh ke Ustaz? Ya boleh. Tak sebut langsung pun boleh. Kan namanya sunat. Taklah sampai berdosa. Tapi kalau terlepas fadilat tu rugi. Sebagian daripada guru-guru kami kata, di pintu neraka tu kan ada 7. Kamu sebut 3 kali, Allah tutup 3, 4 lagi tunggu. Kan tak selesa macam tu lah. Baik tutup 7 lah kalau macam tu. Ada sebagian guru pula mengatakan, dianya ibarat kunci. Kunci untuk kita selamat daripada api neraka tu 7 kali. Jadi kalau gigi kunci itu tak betul, kan tak boleh buka. Kan? Kunci itu dia ada gigi dia. Kalau terlebih pun dia tak boleh buka, terkurang pun dia tak boleh buka. Jadi kita usahakanlah bila sudah ada disebut macam itu. Kemudian baca ayat kursi. Fatihah nak baca boleh. Kalau setengah orang dia kata tak boleh sebab Nabi tak buat bid'ah. Ya. Nak baca boleh. Kerana Fatihah ini adalah ayat Quran yang boleh dijadikan wirid. Tapi yang penting jangan tinggal ayat kursi. Kerana ayat kursi lepas solat tidak ada yang memisahkan dia dengan syurga kecuali mati. Tunggu mati je masuk syurga, asbab baca ayat kursi lepas solat. Maka usahakan jangan tinggal. Tapi nak cepat, takut jalan jam, sambil memandu boleh baca. Bukan mesti tunggu baca dalam surau. Nak cepat, ataupun ada kenderaan dah tunggu, nanti pas tinggal, sambil-sambil jalan boleh baca ayat kursi. Kemudian Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Antara fadilatnya adalah dihapuskan segala dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Yang ini yang kadang-kadang setengah tempat imam nak cepat, dia tak nak baca. Rugilah. Sebab di tempat kita ni makmum dia ikut imam juga bab zikir. Imam tinggal dia pun tinggal. Padahal bab zikir tak mesti ikut imam. Boleh je imam tak baca, kita baca. Yang kita kena ikut imam tu masa solat tadi. Tapi kalau masa lepas dah bagi salam, dah terputuslah hubungan kita dengan imam. Boleh saja kita nak zikir sama-sama, dan boleh saja kita nak zikir sendiri-sendiri.
Dan kalau imam tak zikir, kenapa kita pun tak zikir? Zikirlah nak dapat fadilah tadi. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah zikir dan umum. Wazkurullaha zikron katsira. Hendaklah kamu zikir akan Allah Taala, zikir yang banyak. Macam tadi, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa dalil zikir macam tu lepas solat subuh? Ya, tak adalah dalil khusus. Tetapi kan kita disuruh banyak zikir. Jadi lepas solat kita zikir, kalau ada masa nanti di rumah zikir lagi. Yang macam itu maksudnya tidak ada waktu. Kalau orang terselesa berzikir waktu pagi, seorang pagi tak boleh, dia nak cepat buka kedai dan sebagainya. Malam dia adalah datang zikir malam. Bahkan kalau zikir ni ibadah yang mudah. Sambil-sambil kita memandu boleh zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim. Boleh. Sambil jogging pun boleh zikir. Mana start dari zikir sambil jogging? Ya, tak ada khusus, tak ada lah. Kamu berjogging, kamu zikir macam ni, mana ada? Zaman dulu orang tak boleh jogging. Orang dengan cara hidup mereka tu dah berpeluh macam-macam, naik kuda lah, itu ya. Angkat barang dan sebagainya. Maka zikir khusus masa berjogging tak ada. Tapi boleh saja sampai kita jogging, kita astagfirullahalazim, kita selawat, kita subhanallah, boleh, tak ada masalah. Itu maksud tidak tingkat dengan waktu. Selawat juga sama. Selawat ibadah atau tidak? Ya ibadah. Jelas. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bukan saja ibadah, bahkan ibadah yang satu-satunya sebelum Allah perintahkan supaya kita lakukan, Allah mulai dengan Allah dan para malaikat terlebih dahulu. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Tak ada misalnya sesungguhnya Allah dan malaikat solat, sesungguhnya Allah dan malaikat buat kerja haji, sesungguhnya Allah dan malaikat puasa, itu tak ada. Yang ada sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat, wahai orang beriman hendaklah kamu selawat dan salam ke atas Nabi. Jelas selawat itu adalah ibadah dan tidak ditetapkan waktu. Lagi banyak lagi baik, kata Nabi SAW. Seorang sahabat itu dia kata, saya nak spend sekian banyak, lagi banyak lagi baik. Kalau macam itu lagi banyak lagi baik. Jadi nak selawat lepas solat boleh, masa bersalam boleh, sementara tunggu makanan sampai boleh, sementara tunggu kan semalam ke bila jam teruk kan. Ya, orang Hindu raya kita pun sibuk juga balik kampung dan sebagainya, jam. Jadi daripada kita mengaku-aku, memaki amun dan sebagainya, ya, lebih baik kita berzikir. Ya, astagfirullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, subhanallah, boleh. Jadi zikir selawat ini, bila ada orang komplain kata dia tak boleh selawat sedang tarawih, maknanya dia tak faham konsep ni. Dia kata bukan tak boleh selawat, menetap kalau selawat dia tak boleh. Siapa yang tetap? Yang masyarakat buat membiasakan diri. Menetapkan ni maksudnya kalau ada orang kata sedang tarawih tak boleh buat benda lain, hanya boleh selawat. Itu mana dalil? Boleh je nak buat benda lain. Nak baca Quran Allah boleh, nak istighfar boleh, nak cek WhatsApp pun boleh. Walaupun kurang sesuai lah, waktu ibadah sibuk dengan urusan dunia, tapi masih boleh. Kadang sedang tarawih, jangan masa solat tarawih pula. Masa solat tarawih lain lah, dia ada peraturan dia sebab dia solat. Jadi kalau sampai kata sedang tarawih tak ada selawat, tak faham bahawa selawat termasuk ibadah jenis kedua. Waktu dia fleksibel. Sebelum tarawih nak selawat boleh, sedang tarawih nak selawat boleh, lepas tarawih pun masih nak selawat, silakan. Kemudian baca Quran. Baca Quran juga secara umumnya bila-bila masa boleh baca Al-Quran. Tempat juga sama, nak berzikir di mana, nak selawat di mana, nak baca Quran di mana, nak berzikir banyak mana, nak selawat banyak mana, nak baca Quran banyak mana. Ada orang baca Quran selai sehari, ada orang baca Quran 15 sehari, ada orang baca Quran sejuzuk sehari. Sebab tak diletakkan bilangan dia. Cara berzikir, selawat, baca Quran dalam keadaan berdiri boleh, dalam keadaan duduk boleh, dalam keadaan berbaring pun boleh. Cuma tengok kesesuaian. Ada orang dia ingat zikir, kalau zikir berdiri itu ajaran sesat. Di mana ajaran zikir berdiri? Loh, ajaran Quran lah. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim.
Allah puji mereka yang zikir akan Allah hal keadaan mereka itu berdiri qiyam. Wa qu'uda, dan hal keadaan mereka duduk pun Allah puji. Wa ala junubihim, dan dalam keadaan mereka itu pada lambung mereka, pada sedang berbaring, zikir lagi pun Allah puji. Cuma saya katakan tadi ikut kesesuaiannya. Misalnya kalau di tempat kita ni orang tak biasa zikir berdiri, tak payahlah. Ya. Sesama kamu je lah zikir berdiri. Sebab kalau kamu buat di khalayak, jadi satu hal yang pelik. Ataupun misalnya imam tadi lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, santai bagi subhanallah. Okay, cuma 2 minggu di sini sebelah. Hal imam kita buat tadi, kena stand by imam lain, lain macam imam kita. Padahal tak salah kalau di rumah kan biasa. Di rumah kita balik kerja penat, balik sampai balik kita zikir, tak ada masalah. Ada wuduk boleh, tak ada wuduk pun boleh. Cuma kalau baca Al-Quran tu, kalau perempuan haid tak boleh, junub tak boleh. Tapi kalau setakat tak ada wuduk, boleh dia baca Quran. Dalam keadaan tertentu, dalam keadaan menghadap kiblat boleh, tak menghadap kiblat boleh. Ini flexibility dalam ibadah jenis yang kedua. Maka orang yang menyempitkan ibadah jenis kedua, tak bagi zikir waktu ni, tak bagi selawat waktu ni, tak bagi zikir berdiri, tak bagi ini, maknanya dia buat bid'ah. Dia telah menyempitkan apa yang agama luaskan. Baik. Okey, tengok di muka surat 63 kalau ada kitab lah. Membiasakan diri dengan solat sunat, berdoa, berzikir, solat dengan bilangan tertentu atau pada waktu tertentu atau di tempat tertentu, umpamanya membaca 1 juzuk Al-Quran setiap hari, membaca selawat 10,000 kali sehari semalam, bukanlah perkara bid'ah dhalalah. Sebab ia ibadah umum, tak perlu pada dalil khusus. Mana dalil selawat 10,000? Tak perlu. Habis kenapa kamu sentiasa sebab 10,000? Contohnya macam baca Yasin malam Jumaat. Selalu juga orang komplain, ni kenapa baca Yasin malam Jumaat? Kita kata apa salahnya baca Yasin? Dapat pahala. Tak masalahnya kamu meletakkan baca Yasin malam Jumaat. Kamu yang sangka macam tu. Kalau dikatakan meletakkan baca Yasin malam Jumaat, berarti dia kata malam Jumaat tak boleh baca surah lain. Malam Jumaat kena baca Yasin. Itu tak ada tadi. Ataupun dia kata kamu kalau nak baca Yasin tunggu malam Jumaat, jangan baca Yasin malam lain. Loh pula, kenapa pula malam lain pun boleh baca? Itu kena dalil lah kalau kamu nak menetapkan macam itu. Yang diamalkan oleh masyarakat kita bukan menetapkan baca Yasin malam Jumaat. Keywordnya adalah membiasakan diri. Membiasakan diri. Sebab kenapa kita biasakan diri baca Yasin malam Jumaat? Pertama, ada hadis yang menceritakan fadilatnya. Man qara'a surah Yasin lailatal jum'ati ghufira lahu. Barang siapa yang membaca surah Yasin pada malam Jumaat akan diampunkan dosa dia. Tapi itu kan hadis tu dhaif, Ustaz. Ya, hadis dhaif kan dijadikan sandaran dalam bab fadail. Hukum baca Yasin dah sepakat, sunat, dapat pahala baca Yasin. Ini bukan cerita hukum, ini fadilat. Apa kelebihan kalau baca Yasin malam Jumaat berbanding malam lain? Oh, kalau baca malam Jumaat diampunkan dosa. Walaupun dhaif, masih ada kemungkinan Nabi sebut benda itu. Cuma kemungkinan itu tak berapa tinggi, kerana ada masalah pada perawi. Jadi sebab itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita baca Yasin malam Jumaat, istiqamah baca Yasin malam Jumaat? Kerana ada hadis. Ini bukan hadis dhaif ya. Ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa ilqallah. Sekasih-kasih amalan kepada Allah adalah yang paling berkekalan walaupun sedikit. Okay. Sedikitlah tu baca Yasin seminggu sekali. Sebab kita bukan ahli ibadah, ya, kita ahli rehat. Maka seminggu sekali itu sebenarnya sedikit. Kalau ahli ibadah sekurang-kurangnya setiap hari dia baca Yasin. Tapi kenapa kita baca juga? Mengharapkan tadi, sebaik sekasih-kasih amalan adalah yang paling berkekalan. Maknanya konsisten gitu. Malam Jumaat baca Yasin, malam Jumaat baca Yasin, itu sekasih-kasih amalan wa ilqan, walaupun sedikit. Kalau kita ahli ibadah, jangan Yasin saja. Tambah lagi Al-Kahfi, tambah lagi Al-Mulk, tambah lagi Al-Waqi'ah. Kalau kita ahli ibadah. Tapi sekurang-kurangnya kita ada melakukan sesuatu ibadah yang istiqamah. Baik. Seterusnya, pengurangan atau penambahan pada ibadah. Soalan, bolehkah mengurang atau menambahkan sesuatu pada ibadah
Jawapan, hendaklah dilihat dalam beberapa segi. Kalau mengurangkan, tak boleh. Di sini Ustaz Mahdi tulis, hukumnya haram jika ia telah ditetapkan oleh syarak. Of course lah. Kalau syarak tidak tetapkan, tidak timbullah isu pengurangan. Kamu kurangkan daripada apa? Tak ditetapkan. Tapi syarak dah tetapkan bilangan, kamu kurangkan, itu tak boleh. Contoh, solat zuhur sengaja dibuat 3 rakaat. Puasa musim panas, puasa setengah bulan juga lah. Lepas tu terwaya, tak boleh. Tawaf ramai orang, tawaf 3 kali cukup lah, tak boleh. Lontar jamrah misalnya dah ditetapkan 3 kali, dia nak lontar satu jamrah. Ataupun lontar 7 kali lontaran, dia nak lontar sekali je, tak boleh. Ataupun mengurangkan rukun dalam solat dan lain-lain. Dia tak mau rokok, misalnya dia tak mau sujud, dia kurangkan. Jadi pengurangan-kurangan ini semuanya hukumnya adalah haram, tak boleh, dilarang. Yang kedua adalah penambahan. Penambahan terbahagi kepada 2 jenis. Satu internal, satu eksternal. Penambahan dalam ibadah itu sendiri. Yang kedua, penambahan lebih daripada ibadah. Maka penambahan dalam ibadah dilarang sama sekali. Tak boleh ya? Contoh, dalam ibadah solat, kita tambah lagi rukuk, kita tambah lagi sujud. Kecuali kalau memang kaifiatnya macam tu. Contohnya solat sunat gerhana, memang ada kaifiat, setelah kita rukuk, kita bangun baca lagi, dan rukuk lagi, belum sujud. Itu kaifiat dia. Kalau memang ada contoh daripada sunnah, boleh. Kalau tak, haram. Ataupun menambah 1 rakaat yang sahaja. Cerita tadilah yang kata salat subuh 4 rakaat tu, kena faham, tak boleh. Jangan kata salat subuh 4 rakaat, salat subuh 3 rakaat juga tak boleh. Sementara penambahan ke atas ibadah, maknanya ibadah dah selesai, kita tambah lagi, dia terbagi dulu. Ada yang tak boleh juga, dan ada yang boleh. Yang tak boleh contohnya, menambah salat sunat selepas subuh dan asar. Mungkin yang lebih tepat adalah menambah salat sunat selepas selesai menunaikan fardu subuh dan fardu asar. Kalau setakat lepas subuh masih boleh salat sunat, dah masuk waktu asar masih boleh salat sunat. Yang maksudnya adalah kita dah selesai solat fardu subuh, kita masih nak buat salat sunat, maksudnya salat sunat yang mutlak, tak ada apa-apa sebab, saja nak salat sunat, tak boleh, dilarang. Itu waktu karahah, tidak dibenarkan. Tapi kalau salat sunat yang bersebab, boleh. Misalnya kita dah salat subuh, kemudian kita keluar, kemudian kita ada urusan, ada pengajian ke apa, kita masuk balik ke masjid dan kita solat tahiyatul masjid, itu boleh. Padahal masa itu masih lagi waktu karahah. Yang dimaksudkan itu adalah solat sunat yang tidak bersebab atau sebabnya itu berlaku kemudian. Misalnya solat sunat istikharah, sebabnya itu kemudian, atau solat sunat hajat, itu pada waktu karahah tidak dibenarkan. Tapi kalau sebabnya datang dahulu macam tadi, iaitu dia masuk masjid, maka nak tahiyah menghormati masjid itu disunatkan solat, itu tak apa. Adapun solat sunat qabliyah yang dia belum buat, itu boleh dia buat selepas solat fardu. Misalnya solat qabliyah subuh, kita sampai lambat, jadi imam dah solat, kita ikutlah. Tapi sebenarnya solat qabliyah kita belum buat, maka lepas solat fardu itu masih ada waktu lagi. Waktu qabliyah ni daripada masuk waktu sampai habis waktu, sepatutnya buat sebelum lah, namun pun qabliyah sebelum. Jadi kita bukan sengaja nak buat selepas, tapi kita tak sempat, maka yang itu boleh, kerana dia atas nama qabliyah. Tapi kalau saja-saja nak solat sunat pada waktu haram, waktu karahah itu tidak dibenarkan. Atau ni teori je lah, contoh lah, secara ilmiah lah. Orang tu solat fardu dia jadikan 6 waktu. Dia kata, dulu saya ni orang yang lalai, saya tinggal solat. Orang lain tak pernah 5 waktu cukup, saya nak solat 6 waktu fardu. Tak boleh.
Baik, first saya kata teori. Siapa pula nak sembahyang 6 waktu? Yang 5 waktu pun terbabas. Kadang-kadang jadi 3, kadang-kadang jadi 2. Nak tambah 6 tu mungkin tak berlaku lah. Tapi untuk berbicara ilmiah, kalaulah ada orang dia buat solat fardu yang ke-6, yang ke-7, yang ke-8, haram. Tetapi ada juga penambahan yang tidak haram. Contohnya, tadi dah selesai yang maksud, yang istighfar dah selesai, yang baca ayat kursi dah selesai, yang tasbih 33 tiba, tambah lagi zikir, afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah 100 kali misalnya. Itu boleh. Cuma yang tak afdalnya, yang maksud kita tinggal. Yang tak maksud kita baca. Yang maksud yang maknanya yang balik daripada Nabi SAW, itu kita dahulukan. Tapi kita nak lebih lagi. Bab macam ni boleh. Ataupun dah selesai tawaf wajib, kita masih nak buat tawaf sunat, silakan. Ataupun kita nak azan, kita selawat dulu. Itu tak ada masalah. Ataupun kita tarhim sebelum masuk waktu, boleh. Semuanya ini tidak dilarang. Asalkan janganlah kita anggap ada kekurangan. Macam tadilah, tak sah tarawih kalau kita tak selawat salat tarawih. Jangan sampai macam tu. Nak selawat salat tarawih, silakan. Tapi kalau sampai mengatakan tak jadi tarawih kita ni, kenapa pula? Kita tak ada selawat salat tarawih. Tak boleh lah macam tu. Tarawih dah selesai, selawat ke tak selawat, sedang-sedang tu tak ada masalah. Baik. Wallahu a'lam. Next, insya-Allah di muka surat 66 kita akan bincang kaedah al-aslu fil ibadat at-tauqif. Apa makna asal dalam urusan ibadah itu adalah terhenti. Sebab kawan-kawan kita banyak larang kita selawat salat tarawih, larang kita doa macam ni, larang kita doa awal tahun, akhir tahun. Alasan dia tak ada dalil. Sebab benda ni ibadah. Ibadah tu dia kena terhenti pada dalil. Jadi kaedah itu betul. Tapi bagaimana cara memahami kaedah itu, insya-Allah kita akan terangkan dalam kuliah yang akan datang. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebarang soalan kalau saya mampu jawab? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa ahsin fujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nataqaddu bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qulna min dhulil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.